السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ayat 110 surah Ali Imran. Kuntum khaira ummatin, adalah kamu semua sebaik-baik umat. Kamu sebagai umat Islam, kamu adalah umat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kamu adalah umat yang terbaik berbanding dengan umat para Nabi yang terdahulu. Umat Nabi SAW adalah yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan kepada manusia. Masa mana kita menjadi umat yang terbaik? Apabila kita memiliki 3 sifat yang mulia. Sifat yang pertama, ta'muruna bil ma'rufi, kamu menyuruh dengan yang ma'ruf. Kamu menyuruh dengan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Kamu suruh diri kamu, suruh keluarga kamu, suruh masyarakat kamu supaya berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkari, dan yang kedua, kamu melarang daripada kemungkaran. Kamu melarang diri kamu dan orang lain daripada melakukan perkara yang mungkar, perkara yang dilarang oleh syarak. Dan sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk kempen orang buat baik, melarang orang daripada mungkar, tetapi kamu tidak beriman, tak jadi. Kerana iman itu asas kepada segala kebaikan. Iman itu umpama perdu. Amal ibadat itu umpama antin. Dan akhlak yang mulia itu umpama buah. Jadi kalau kita tanam pokok yang berbuah, pokok durian, pokok mu'tan, pokok pelam, pokok limau, maka kita nak hendak buah yang terbaik. Kalau kita tanam pokok bunga, kita nak hendak bunga yang cantik. Kalau kita tanam pokok yang berbuah, kita nak hendak buah yang baik. Kalau tanam pokok buah tak ada, sedangkan pokok itu tujuan ditanam untuk mendapatkan buah yang elok. Tanam pokok nyok tak jadi buah nyok. Tanam pokok durian, buah durian tak ada, lama-lama kita tebang buah pokok tu. Bukan kita nak buat perhiasan, kita nak hendak buah yang baik. Kalau tanam pokok yang berbuah pun buah dia dapat tak elok, kita nak hendak buah yang manis, tak tahu dapat masam.
Tanam benih harum manis, pelam harum manis dapat harum asam. Lama-lama kita buang, buah baja lah apa tak mau nak jadi. Jadi kita tanam pokok, kita nak buah yang pokok yang berbuah, kita nak buah yang hasilnya baik. Kita tanam padi, kita nak padi yang banyak. Tanam padi kulitnya banyak, isi tak ada. Tengok-tengok orang boleh banyak gundi, kita boleh sikit gundi. Maka kita akan bersedih dan kita akan usaha pada musim yang akan datang supaya padi kita bertambah. Orang buat bendang nak padi banyak. Orang tangkap ikan jadi nelayan nak ikan banyak. Bukan nak lama mana dia boleh tahu pukat, lama mana dia boleh duduk tengah laut. Hang boleh pergi tengah laut 2 hari, aku 4 hari. Tak. Tujuan dia jadi nelayan pergi ke laut nak ikan banyak. Karena ikan banyak, bila dia jual dapat duit banyak. Orang buat bendang dapat padi banyak. Sama ada dia jual ataupun dia simpan, dia dapat hasil yang banyak. Orang motong getah dapat sekerat banyak. Maka kita tanam pokok, kita nak pokok yang berbuah yang kita tanam, pokok durian kita, pokok rambutan kita, pokok pelam kita yang kita tanam, mengeluarkan buah yang baik. Tiba-tiba buah tak ada. Dia kata durian ni warasan 7 tahun ke 10 tahun dah pokok dah, tapi buah tak mau jadi. Jadi 2-3 biji jatuh hilang dulu. Pokok nyok ni dia kata lama dah. Buah nyok tak pernah ada. Macam orang Malaysia tanam pokok kurma, dia heran. Buah kurma pokok kurma berapa tahun dah belah, duk tak ada buah situ. Jadi perhiasan ni dia kata. Perhiasan pun orang nampak pokok bunga kurma pergi dekat, tak boleh duri dah, takut itikam. Pi Madinah ada buah pokok kurma juga. Orang Madinah tanam pokok kurma, depa mencantumkan bunga yang ada di pokok kurma jantan dengan pokok kurma betina. Lah ada lelaki perempuan buat pokok kurma tu. Kita sini tanam hak jantan-jantan saja. Tanam pokok kurma hak betina-betina saja. Akhirnya tak jadi buah. Di sana ada. Di sana dia ada proses pendebungaan. Pokok jantan macam ni, pokok betina macam ni. Kita tak kenal, kena tanya orang apa jaga pokok kurma. Dulu almarhum Tuan Haji apa nama Isa ke apa orang Kubang Panjang. Dia pergi sana, dia jadi penjaga kebun kurma, orang Kedah. Bila orang Malaysia pergi umrah, pergilah kebun dia. Dia jamu teh Arab. Saya boleh secawan bawa rombongan pergi. Lepas tu beli buah kurma ajwah di kebun dia. Kebun yang dia jaga. Dia meninggal lah. Lama duduk Madinah. Jadi di situ kita boleh kenal. Oh, ni pokok kurma jantan, ni pokok kurma betina. Dia ada bunga dia. Kita di Malaysia pakai tanam ke tu. Akhirnya pokok ada, buah tak ada. Lama-lama tebang ke tu. Jadi kata ulama, ilmu tauhid ini umpama perdu, ilmu fiqh itu umpama kantin, ilmu tasawuf itu umpama buah. Buah saja tak boleh wujud, melainkan dia kena kemak di rantin. Rantin saja duduk atas angin tak boleh, mesti kemak di perdu. Kalau perdu tak ada, rantin dengan buah mesti tak ada. Kalau perdu ada, kadang ada ranting, kadang tak ada ranting. Kalau perdu ada, ranting ada, kadang ada buah, kadang tak ada buah. Maka kalau akidah seseorang itu longgar, akidah seseorang itu nipih, akidah seseorang itu tak betul, tak mungkin akan melahirkan seseorang yang beribadah yang sempurna dan berkelakuan baik. Jangan kita kata ke orang kampung kita, si fulan tu baik sungguh lah, tengok bagus sungguh.
Cuma semayang ya tak cukup. Kalau semayang tak cukup, selalu kata baik. Semayang ya malah hal lain cukup bagus. Semayang tu kantin. Mesti duduk nombor 2. Semayang rajin dah. Cuma akidah dia tak betul. Tak jadi ke? Itu nombor 1. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita dalam surah Luqman bagaimana Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu hendak mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Pemimpin nak didik rakyat dia menjadi rakyat yang baik. Ibu bapa nak mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Cikgu nak didik pelajar dan menjadi pelajar yang baik. Nombor 1, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nombor 1, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang amat besar. Wahai anakku, hendaklah kamu belajar dan menghayati tauhid yang betul. Kamu kena pegang akidah yang betul. Kamu perlu memiliki iman yang betul dulu. Baru kamu boleh buat nombor 2, nombor 3, iaitu ibadat yang sempurna dan kelakuan yang baik. Di antara akidah yang ditanam oleh Allah dalam Quran kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kat diri kamu sendiri. Jika kamu buat jahat, sebenarnya kamu buat jahat kat diri kamu sendiri. Oh, kalau aku buat baik di mana-mana tempat, di mana-mana masa, sebenarnya aku melakukan kebaikan kat diri aku rupanya. Maka di mana-mana tempat dan masa aku perlu menjadi orang yang berbuat baik. Kalau aku buat jahat, sebenarnya aku buat jahat kat diri aku sendiri. Maka di mana-mana tempat aku tak boleh buat jahat, kerana aku mengundang kejahatan kepada diri aku. Kita duk berasa kita buat baik untuk diri kita, buat jahat orang tak tahu, kerana kita tak merenung kepada ayat itu. Walaupun pada zahir nampak macam untung kita, tapi selama mana benda tu jahat, sebenarnya merugikan. Orang munafik tipu Allah, tipu orang beriman. Quran kata sebenarnya mereka tipu diri mereka sendiri, mereka tak sedar. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tipu Allah, mereka tipu orang beriman, mereka berlakon kata bagus, sebenarnya mereka jahat. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Orang yang makan harta anak yatim, dia duk berasa seronok makan duit harta anak yatim ni. Sebenarnya dia suap api neraka masuk dalam mulut dia. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sebenarnya mereka makan buah dalam perut mereka api neraka. Nabi SAW berjalan melihat seorang lelaki yang memakai cincin emas. Orang lelaki tak boleh pakai cincin emas, haram pakai cincin emas. Orang lelaki tak boleh pakai kain sutra, haram pakai baju, pakai kain, pakai seluar dibuat daripada sutra. Hari ini ada orang lelaki pakai kain sutra. Baju batik buat daripada kain sutra, selai RM800. Ada selai RM500, selai RM1000. Kita heran selai baju sampai RM800 sampai RM500 ni main mana Dia kata buat pada sutra. Orang lelaki duit banyak, jawatan pun besar. Orang duk panggil datuk ni. Duit berbilion-bilion. Tekak beli selai RM500 tu biasa. Dia tak kira halal haram, yang penting benda ni mahal, kain elok. Sedangkan Nabi SAW kata, hazani hillun, hazani haramun ala dhukuri ummati, hillun li inasihim, ataupun hillun li nisaihim. Nabi SAW ambil dua benda, satu emas, satu lagi sutra.
baginda bersabda, dua benda ini haram ke atas kaum lelaki di kalangan umat aku, halal kepada kaum wanita perempuan di kalangan mereka. Emas orang lelaki tak boleh pakai, sutera orang lelaki tak boleh pakai. Ada orang sanggup pakai sutera kerana dia duit banyak boleh beli, maka dia sedang menempah yang buruk. Ketika seorang lelaki pakai cincin emas, Nabi SAW ambil cincin itu, lempak masuk dalam longkang. Rasulullah SAW bersabda, ayamilu ahadukum an yaj'ala jamratan minan nari fi usbu'ihi atau kama qala. Adakah patut salah seorang kamu sengaja pi ambil api neraka, bara api neraka pi buh di jari dah? Berani kawan ni pi ambil api neraka. Api neraka apa? Tengok di Zuhair dia adalah batu, ada cincin emas. Oleh kerana cincin emas ni diharamkan, tiba-tiba dia buat juga benda haram, dia sebenarnya menempah api neraka. Bila Nabi SAW pergi, orang kata kat dia, pergi ambil balik cincin tu. Dia kata, aku tak mau ambil dah. Rasulullah buang, aku tak mau ambil dah. Sebab Rasulullah nak selamat diri dia daripada neraka, nak masuk dalam syurga. Menunjukkan bahawasanya segala yang Allah haramkan, kalau seorang tu lakukan, sebenarnya dia menempah api neraka. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat amalan yang baik, maka untuk dirinya kebaikan yang datang daripada amalan yang baik itu. Wa man asaa fa'alaiha, siapa buat amalan yang jahat, yang buruk, maka kejahatan itu menimpa keburukan atas diri dia sendiri. Bila orang berpegang dengan pegangan ini, aku buat baik, orang nampak ke orang tak nampak, ketika seorang ke, ketika depan orang ramai ke, sebenarnya aku mengundang kebaikan demi kebaikan yang Allah akan tambah ke aku. Kalau aku buat jahat, orang nampak ke orang tak nampak, orang tahu ke orang tak tahu, sebenarnya aku menempah kejahatan atas diri aku. Menempah balasan yang buruk sama ada di dunia dan di akhirat. Menyebabkan dia jaga tak buat jahat, dia usaha buat baik di mana saja dia berada. Kalau dia terlanjur dan terlupa buat jahat, dia cepat-cepat sedar dan segera beristighfar dan bertaubat. Kerana satu pegangan yang cukup baik yang Allah Ta'ala terapkan dalam Quran, iaitu sesiapa buat baik untuk diri dia, siapa buat jahat atas diri dia, kejahatan itu. Maka dengan pegangan itu menyebabkan dia merasakan kebaikan ni keperluan dia. Aku mesti kena sembahyang subuh pagi ni. Kalau aku tak sembahyang subuh, aku menempah keburukan pada diri aku. Maka orang gerak ke orang tak gerak, dia mesti set dalam diri dia, mesti mangkit sembahyang subuh. Kerana tak sembahyang subuh menempah keburukan, kalau sembahyang subuh menempah kebaikan. Hak rajin lagi sembahyang sunat subuh. Hak rajin lagi sembahyang tahajud. Kerana setiap kebaikan yang aku lakukan, sama ada fardu maupun sunat, kesemuanya itu mengundang kebaikan demi kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang merasa ibadat ni satu bebanan yang menyusahkan dia, aku duduk tidur syok-syok, tiba-tiba nak kena bangkit sembahyang subuh, aku tak mau, ambil aku tidur terus. Dia merasakan tidur itu lebih baik daripada sembahyang, menyebabkan sebahagian manusia walaupun dah masuk subuh, dia masih nak tidur. Pasal apa masih nak tidur? Pasal semalam tidur sayup, mesti bangkit sayup. Maka dalam sembahyang subuh, dalam azan subuh disebut, as-salatu khairum minan naum. Sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Tapi ada orang dia jawab sengap-sengap. Walaupun dia tak jawab dengan mulutnya, dia jawab dengan kelaku dia. Dia kata tidur lebih baik daripada sembahyang. Bukti dia tak bangkit terus. Orang bangkit sembahyang subuh, dia duduk tidur bela ni. Nak bangkit, tengok pukul 9 dia bangkit. Kerana bagi dia tidur lebih baik daripada sembahyang. Sampai ada di kalangan sebahagian masyarakat, kita jumpa ada seorang nak terona dalam kampung, dia nak pergi menikah.
Dia pergi jumpa kawan-kawan dia, dia kata aku susah hati nak pergi angkat nikah dengan tu imam. Hang pergi orang mana? Nu orang belah, kot belah tu Sungai Petani mana. Pasal apa hang susah hati? Aku takut tu imam tu suruh aku baca doa qunut. Aku tak hafal. Pasal apa hang tak hafal? Aku tak pernah yang subuh daripada kecil sampai gelar. Tak pernah mayang subuh seumur hidup. Takut tu imam suruh baca doa qunut, tak kerti nak buka mulut. Pasal apa? Pasal bagi dia tidur lebih baik pada semayang. Tok Bilal tiap-tiap pagi kata as-salatu khairun minan naum. Bukan nanti nak mayang subuh nak jawab tu pun tak kerti. As-salatu khairun minan naum, kita nak jawab apa kita pun tak tahu dah tak. Tambah nak baca doa qunut yang begitu panjang lagi aku tak tahu. Kawan dengar geleng kepala, hang veterani tu. Hang fikir kerja macam cari makan. Subuh hang tak mayang tiap-tiap hari. Doa qunut tak ingat. Hang takut tu imam tanya doa qunut sampai tu. Pasal hang tak nak mayang subuh. Bagi dia tidur lebih baik daripada semayang. Orang yang menega pasal malam menega lebih baik daripada mayang maghrib. Sebahagian, bukan semua. Ada di kalangan adik-beradik kita menega pasal malam maghrib insya-Allah ke mana. Sebahagian, bukan semua. Ada yang jaga semayang waktu maghrib, dia cepat-cepat ambil semayang, dia semayang. Sama ada di semayang di surau yang berdekatan ataupun masjid yang berdekatan, ataupun dia semayang di tempat dia menega tu sendiri. Hak tu orang yang mudah-mudahan Allah berkati perniagaan dia, kerana dia tak tinggal semayang. Orang tak mau mengaji, orang tak mau semayang, dia merasa menyusahkan dia. Pergi mengaji, ustaz kata kat kami. Tu aku tak mau pergi mengaji. Ngaji ustaz tu lah dia luku kepala aku lah. Aku pergi mengaji, ni kata kat aku. Pergi semayang jemaah ni hilang kasut pula dah. Kasut beli mahal-mahal, pergi duduk semayang jemaah, dia kata rumah hilang kasut. Aku yang tak mau pergi tu bukan pasal apa, tak mau cari pasal dengan orang. Dia merasa mengaji menyusahkan dia, semayang jemaah menyusahkan dia. Dan manusia ni kalau tengok yang zahir, kata dalam surah Al-Qasas, ketika Qarun berlagak dengan pengikut dan pengiring dia, Qarun pakai baju cantik, duduk atas kuda yang cantik, tempat duduk dia pelana kuda, tempat duduk tu dia panggil pelana. Pelana kuda itu dibuat daripada emas. Tempat duduk Qarun mah. Kita kaya orang mana pun tak berani buat kerusi daripada mah. Kerusi daripada mah, cushion kereta daripada mah. Orang tahan kereta kita, orang tengok kita berhenti parking, tengok orang tengok cushion kereta kita buat daripada mah. Orang curi dengan mah-mah tu dengan kereta-kereta, tuan-tuan kereta kena. Maka kita kaya orang mana pun tempat duduk kita, kerusi kita, katil kita, kerusi kereta kita, tak ada buat daripada mah. Kalau buat, jenuh duit banyak mana. Mah, cincin mah tu pun beribu, tambah kerusi mah. Tak tahu banyak mana. Dan kalau buat pun tidak tak lena, tu orang curi cushion. Maka kaya kita sehebat mana kaya pun tak sehebat Qarun. Qarun ni pelana kuda dia daripada emas. Harta dia anak kunci saja dibawa oleh sekumpulan manusia yang ramai. Bawa anak kunci, harta tak saya tanya anak. Betapa kayanya Qarun, lalu dikatakan oleh penonton-penonton yang menyaksikan kehebatan Qarun, ya laitana mislama utiya Qarun. Alangkah syoknya kita kalau kita diberikan macam mana diberikan kepada Qarun. Syoklah kalau aku boleh jadi kaya macam dia. Itu keinginan orang yang pandang singkat. Macam kita duduk dalam kampung kita, tiba-tiba masuk depan rumah kita orang pakai kereta mahal. Dalam hati kita, syoklah aku boleh pakai kereta mahal macam tu. Kereta kita cabut, murah. Kita tengok orang pakai cantik, aku kalau boleh beli baju macam dia tu syok.
kita teringin sebagaimana teringinnya kaum Qarun kepada Qarun. Ketika itu ada alim ulama yang duduk dekat mereka dengar. Maka alim ulama tu kata, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celakalah kamu kalau setakat itu saja kamu teringin. Ketika melihat kekayaan Qarun, kamu hanya teringin jadi kaya macam dia. Tetapi kamu kena teringin mendapat pahala Allah. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Kalau teringin nak jadi kaya tapi tak beriman, tidak beramal soleh, tak jadi. Kaya yang beriman dan beramal soleh silakan. Dekat kaya, iman pah ke mana, amal soleh pah ke mana. Jangan. Kerana pahala itu lebih baik. Kita dekat jalan kaki. Kalau ada motor pun saya hidup saya mampu. Ada kereta pun gelong. Orang lain lampu terpadam, kita lampu menyala siang malam. Wire short. Beli kereta sebiji RM1,000. Orang kereta puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Kita nak beli puluh-puluh ribu tak ada duit. Kita beli kereta, saya hidup saya mampu. Tapi kita rajin pergi semayang jemaah. Sekali semayang jemaah 27 pahala. 5 kali semayang jemaah 135 pahala. Untuk sehari semalam. Subuh 27, lohor 27, asar 27, maghrib 27, isya 27. Sehari semalam kita boleh semayang 5 waktu secara berjemaah. Sedangkan kereta kita buruk, gerek kita buruk, motor kita buruk, ataupun tak ada dekat jalan kaki, pi mana kena panggil Grab ataupun naik bas. Kenderaan tak ada. Kenderaan ada pun tak tahu mana. Saya hidup, saya mampu, hujan turun tirih. Kereta buruk, tapi kita boleh pi masjid sehari 5 waktu. Kita baru dapat 135 pahala. Si fulan jiran kita tu, kereta mahal, ratus-ratus ribu, rumah banglo 1,5 juta. Baju beli mahal-mahal, makan satu hidang RM1,000. Ada orang kaya lagu tu. Tapi masjid tak nak nampak muka. Hari Jumaat je pergi. Sehari semalam aku berita buruk, duit tak ada, hutang keliling pinggang. Tapi aku boleh pergi sembahyang jemaah 5 waktu, aku dapat sehari semalam 135 pahala. Orang kaya sebelah rumah aku billionaire. Tapi masjid sembahyang jemaah tak pernah pergi, dia dapat 5 pahala. Mana lebih baik? Orang kaya dapat 5 pahala dengan orang susah dapat 135 pahala sehari semalam. Sudah tentu pahala itu lebih baik kerana dia lebih manfaat di akhirat. Maka diajak dalam suratul Qasas, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang hidupnya diisi dengan keimanan dan amal soleh. Walaupun dia harta sikit, walaupun dia pangkat rendah, walaupun dia lekeh orang tak kenal, rumah dia buruk, duit dia sikit, tetapi dia sentiasa meningkatkan keimanan dan mencari pahala yang banyak. Hak tu bagus lagi. Kalau tekat nak jadi YB tapi tak jadi pahala, tekat nak dapat pergelaran hebat tapi tak jadi pahala, tekat nak dapat pangkat besar, duk kira main golf ya, masjid tapi orang sembahyang Jumaat pun duduk katok bola golf lagi. Kau tekat dapat kereta mahal, rumah mahal, tapi rumah Allah dia tak nak pijak. Harap ke hari Jumaat. Hari Jumaat pula Covid lah ni, tak kena pergi sembahyang Jumaat. Dia kata tak pergi terus. Duduk biasa pergi sembahyang Jumaat saja. Tak tahu Jumaat cuti pula lah ni. Dia kata lega, tak kena pergi masjid. Pergi market hari-hari tak apa. Merkit dia pulun pergi masjid, dia tak pergi langsung. Sedangkan duit dia berlambak. Tak jadi lagu tu. Qarun lagu tu, duit berlambak. Bahkan dalam kitab tafsir kata Qarun ini, kalau dari segi hubungan kekeluargaan, dia dengan Nabi Musa, dia adalah ibnu ammin di Sayyidina Musa. Sepupu Nabi Musa. Adik-beradik orang hebat. Dan dia seorang yang menghafal kitab Taurat. Ilmu pun hebat.
Kalau Qarun hidup zaman la, Qarun hafal Quran. Tapi dia tak hidup zaman Nabi Muhammad SAW, dia hidup zaman Nabi Musa, dia hafal kitab Taurat. Qarun seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa. Qarun seorang yang hafal Taurat. Kalau hidup zaman la, Al-Hafiz hafal Quran. Hafal Quran pun tak jadi, adik-beradik orang hebat pun tak jadi, kalau kekayaan dia menyebabkan dia orang yang jauh daripada Allah dan Rasul. Maka dalam surah Al-Qasas hajak kat kita, buat apa hang teringin kereta mahal saja, kalau naik kereta masjid hang tak pergi, pahala tak dapat. Manusia teruja melihat orang rumah mahal. Oh, rumah dia banyak tingkat, bukan dekat sebiji, tanu ada, tani ada, tanu ada. Rumah mahal, duit berlambak dengan Allah jauh, pahala sikit tak jadi. Rumah kita kecil, duit kita sikit, tapi kita usaha duduk dalam pahala. Kita boleh i'tikaf setiap hari dalam masjid rumah Allah. Kita boleh semayang jemaah setiap hari. Kita boleh semayang tahajud, kita boleh baca Quran, kita boleh istighfar, kita baca salawat. Hak tu pahala banyak. Hak hidup dia mengisi pahala dengan meningkatkan keimanan, itulah orang yang bertuah. Walaupun keduniaan dia lekeh. Siapa aja? Dalam surah Al-Qasas. Ketika alim ulama pada masa itu menegur keinginan masyarakat yang teliok tengok kereta, kalau zaman la kereta lah, zaman lu kuda. Kereta yang mewah, pakaian yang mewah, pengikut yang ramai, harta yang banyak, emas yang banyak yang dimiliki oleh Qarun. Lepas mereka teringin untuk guru tu tegur mereka, apa berlaku? Fir'aun kena telan dengan bumi, Qarun kena telan dengan bumi. Allah suruh bumi telan Qarun dengan sebab derhakanya dia. Maka lepas Qarun kena telan, mereka kata, baik kita tak jadi macam Qarun. Kemarin teringin nak jadi macam Qarun. Bila Qarun kena disiksa oleh Allah, dengan ditelan diri dia dan harta dia dan pengikut dia dan istana dia semua, sehingga wujud satu tasik sampai hari ini masih ada nama tasik Qarun. Qarun dan kekayaannya terbenam dalam bumi. Di satu tempat di Mesir, saya pergi melawat dah sekali, nama dia Al-Fayyum, nama tempat tu. Al-Fayyum satu tempat tengah padang pasir, kita naik kereta, naik bas, kita jumpa satu tasik. Nampak macam laut, sebenarnya dia hanya tasik. Kita duduk tepi pantai ni, tak nampak belah no punya luah tasik Qarun tu. Ayak masin, ada nelayan menangkap ikan, ada kerang, serupa laut, tapi bukan laut, dia adalah tasik. Sesuatu laut tengah padang pasir, dikelilingi oleh padang pasir. Ayak masin macam ayak laut, nelayan pun tangkap ikan macam laut. Seluruh tasik itu merupakan harta milik Qarun yang Allah suruh bumi telan, yang diceritakan dalam suratul Qasas. Jadi bila mereka nampak, oh kaya-kaya pun dia akan derhaka pada Allah, Allah Ta'ala siksa mereka, baru mereka kata, nasib baik kita tak jadi macam Qarun. Kemarin isterinya jadi macam Qarun, sehingga ditegur oleh ulama, hang jangan duk teringin jadi kaya saja, tapi tak ikut Nabi Musa, tak ikut Allah dan Rasul, tak jadi. Maka kalau kita teringin nak jadi kaya, nak dapat pangkat besar, itu naluri kita mungkin ada, tetapi jangan sampai kekayaan dan pangkat besar itu menyebabkan kita tak dapat pahala. Buat apa duit banyak-banyak, harta banyak, kereta banyak, mahal, duit banyak, ngaji tak, mayang jemaah tak peduli, rumah Allah hanya seminggu sekali boleh pi, rumah manusia dia pi hari-hari, market ikan dia boleh pi hari-hari, tak jadi. Buat apa mata terang Quran tak nak tengok, dia tengok gambar anu gambar ni. Buat apa mulut pandai bercakap, Quran tak nak baca, dia merapu sana merapu sini. Jadi segala kelebihan yang Allah bagi kat kita, suara baca Quran, mata tengok Quran, mata terang, telinga dengar Quran, dengar kuliah subuh, dengar kuliah maghrib,
tubuh badan, pi masjid, pi dengar orang mengajar, rokok sujud pada Allah, buat benda baik. Semua itu menyebabkan kita dapat pahala. Dapat kelebihan dunia, pahala tak dapat, tak jadi. Maka contoh yang kita sebut tadi, duit banyak, pangkat besar, sehari 5 pahala. Hak pangkat kecil orang tak kenal, sehari 135 pahala. Pasal kawan ni semayang subuh, lohor, asar, maghrib, insya seorang-seorang dia, tak dan nak pergi masjid, tak dan nak pergi surau, pasal sibuk dengan projek, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan keluarga dia, sibuk dengan bendang dia, sibuk dengan projek dia. Aku tak nak semayang jemaah. Aku fikir siang malam, semayang 5 waktu cukup, dan aku tunggu jemaah hari Jumaat saja. Pahala sikit. Hak kawan ni, orang pun tak kenal, pangkat pun tak ada, susah, kereta pun buruk, rumah pun tak tahu mana, tapi setiap-tiap hari dia boleh i'tikaf dalam masjid, tiap-tiap hari dia boleh sembahyang jemaah, tiap-tiap hari dia boleh mengajar, dengar orang mengajar, tiap-tiap hari dia boleh baca Quran. Dia ni pahala berlambak-lambak walaupun di segi keduniaannya tak tahu mana. Maka diajar, bukan salah kita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang banyak pahala. Bukan salah kita jadi orang pangkat besar, jadi pangkat besar yang bertambah pahala. Bukan salah kita dapat gelaran yang menyebabkan kita tambah pahala. Kita pergi belah Kuala Lumpur, kuliah Selangor, belah no, bagi kuliah subuh, kuliah maghrib. Hak duk main dengar kuliah kita kadang jadi pengurusi surau, datuk sekian, jutawan sekian. Allah bagi jadi jutawan kaya, tapi dengan rumah Allah mereka dekat. Jadi pengurusi surau, kemudian boleh mai semayang 5 waktu, bagi sumbangan kepada surau. Kereta harga berjuta. Ada seorang hamba Allah tu kereta ada 100,000. Harga hak seorang tu juta. Tapi AJK surau jadi masjid, jadi pengurusi masjid, AJK masjid. Walaupun Allah bagi kekayaan, mereka tak tinggal rumah Allah. Mereka boleh pergi semayang jemaah, boleh dengar kuliah subuh. Allah angkat mereka jadi orang jutawan yang dunia jadi jutawan, akhirat jadi jutawan pahala. Kita duduk kat belah sini kadang-kadang pangkat tak tahu mana, duit tak tahu mana, pahala pula tak pergi cari. Luk-luk kot lain. Rugi. Tengok dalam suratul Qasas, Allah tegur orang kaya, jangan tekat jadi kaya macam Qarun, kaya tapi bercanggah dengan Allah dan Rasul, pahala tak ada, bahkan dosa lagi ada. Kalau kamu nak jadi apa pun, pastikan pahala kamu dengan keimanan kamu bertambah. Jadi ayat ni cerita kamu kena jadi orang yang memiliki 3 perkara baru kamu jadi umat yang terbaik. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu jadi orang yang suka suruh buat benda kebaikan. Suruh siapa? Suruh diri kamu dan orang lain kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kamu melarang daripada perkara munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah. Jadi iman itu asas. Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu kata ke anak dia, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu kezaliman yang besar. Satu, akidah. Yang kedua, ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, dirikan sembahyang. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan pipi kamu, muka kamu daripada orang ramai. Jangan kamu berjalan dalam keadaan sombong, angkuh dan ego. Jangan kamu sembang muka orang pun tak mau tengok punya belagak. Kalau tengok pun senyum pun tak. Jangan berjumpa orang dengan wajah yang manis dapat pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di wajah saudaramu jadi sedekah. Jumpa orang senyum pun tak, sombong pula ada, paling tak mau tengok muka orang lagi, teruk lagi, itu tak jadi. Wala tamshi fil ardh, jangan jalan dalam keadaan takabur, sombong dan angkuh. Maka iman itu nombor 1, ibadah itu, Islam itu nombor 2, akhlak itu nombor 3. Iman itu, akidah itu iman, ibadah itu disebut ibadah ataupun syariah. Yang ketiga disebut akhlak, disebut itu ihsan.
dalam istilah hadis. Istilah hadis iman, Islam, ihsan. Iman ilmu tauhid, Islam ilmu fiqh, ihsan ilmu tasawuf. Maka hak nombor 3 kelakuan yang baik itu hasil daripada himpunan keimanan dan keislaman. Himpunan akidah dan ibadah. Akidah dan syariah melahirkan akhlak yang mulia. Maka Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu pesan ke anak dia, nombor 1 ilmu tauhid, la tusyrik billah. Nombor 2 ilmu fiqh, wa aqimis salah. Nombor 3 ilmu tasawuf, ilmu akhlak. 3 ilmu ni merupakan fardu ain kata ulama kita, wajib atas tiap-tiap individu mempelajarinya. Tak boleh ada 1 tinggal 2, ada 2 tinggal 1, ada 2,5 tak cukup 3, tak boleh. 3 tu kena belajar. 3 tu nama dia ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid iman, ilmu fiqh Islam, ilmu tasawuf ihsan. Apabila kamu ada 3 benda ni, maka kamu adalah umat yang terbaik. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sambungan ayat kita sambung besok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.